Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, dalam video pada kali ini kita akan ulang kaji cara-cara untuk memindah catatan daripada buku catatan pertama, iaitu dari jurnal am, jurnal khas dan juga buku tunai 3 lajur ke dalam ledger. Jadi kita akan mulakan dengan jurnal am terlebih dahulu. Kita lihat jurnal am di sebelah kiri ini. Kita lihat di ruangan butir dalam jurnal am, ini adalah nama-nama akaun ledger yang kita perlu buka, tapi kecuali tunai dan bank. Tunai dan bank kita tidak perlu bukakan akaun ledger kerana kita telah pun menggunakan buku tunai. Jadi kita cuma perlu buka ledger kelengkapan dan juga ledger modal. Kita lihat akaun ledger di sebelah. Kita buka ledger kelengkapan dan kita buka ledger modal. Okey, akaun kelengkapan dalam jurnal didebitkan. Jadi angka RM kita masukkan di sebelah debit. Tarikhnya berlaku April 1. Lihat dia adalah dia bergukan dengan akaun modal. Jadi catatan kita tulis di sini sebagai modal. Okey, dalam akaun modal pula, angka modal ni berada di sebelah kredit, tapi dia mempunyai 3 catatan bergu. Jadi kita akan tulis balik satu persatu di akaun modal di sebelah kredit. Itu yang pertama, kita ada butiran tunai RM5,000, butiran bank RM15,000 dan juga kelengkapan sebanyak RM4,000. Okay, jadi untuk akaun modal, tengok dia ada berapa bergu di sebelah debit. Jadi kita kena senaraikan balik satu persatu. Kerana contoh ini adalah contoh memulakan perniagaan. Jadi kita kena senaraikan semula satu persatu catatan bergu untuk akaun modal. Kita lihat pula ledger am, catatan yang kedua. Kita ada debit kelengkapan kredit akaun niaga edar berhad. Jadi kelengkapan akaun yang telah ada sebentar tadi, kita tak perlu buka yang baru. Kita cuma perlu tambahkan akaun niaga edar berhad. Okey, jadi kita tengok langkah yang sama. Akaun kelengkapan didebitkan. Kita debit lagi sekali 950, tarikh yang sama. Butiran kita tuliskan nama bergunya, iaitu niaga edar berhad. Manakala dalam akaun niaga edar berhad, kita akan catat dia di sebelah kredit 950, tarikh April 1, butirannya adalah kelengkapan. Okay, itu adalah contoh memilah catat dari jurnal am ke ledger. Sekarang kita akan lihat pula pindah catat dari jurnal belian ke ledger. Kita lihat jurnal belian di sebelah ini. Kita dapati akaun belian, biasanya kita akan catat di hujung ni, kita akan pindahkan ke sebelah debit. Ini bermaksud catatan-catatan yang di dalam adalah kita akan pindahkan ke sebelah kredit. Nama-nama di dalam butiran jurnal belian ini macam yang tadi juga, dia akan menjadi nama-nama ledger. Jadi kita ada berapa akaun ledger yang kita kena buka kat sini. Nama tu Medina Frozen, Surya Freshmart dan juga akaun belian. Kita ada 3 akaun ledger yang kita perlu buka di sini. Jadi kita buka yang pertama dulu, Medina Frozen Food. Yang kedua kita ada Surya Freshmart. Dan akhir sekali kita ada akaun belian. Okay, contoh untuk kita merekod jurnal belian ke ledger ni, kita akan pindah catat mengikut tarikh ia berlaku pada catatan di dalam jurnal. Kita lihat di sini, akaun Medina Frozen akan pindah catat 2 kali pada 1 hari bulan dan juga 15 hari bulan. Untuk Surya Freshmart kita akan pindah 2 kali, 5 dan juga 25 hari bulan. Akaun belian kita akan pindah catat pada 30 hari bulan. Okey, belian akan didebitkan
dan akaun Medina dan akaun Surah Freshmart akan dikreditkan. Kita masukkan akaun Medina dulu. April 1, yang pertama kita ada 1,500. Butiran dia adalah belian, dia akan berguna dengan akaun belian. Dan dalam akaun Medina lagi satu ada pada tarikh 15 hari bulan, pun kita akan berguna dengan belian. Nilainya adalah 1,750. Untuk akaun Suria pula, yang pertama sekali berlaku pada 5 hari bulan, berguna dengan belian RM200. Urusan kedua melibatkan Surah Freshmart adalah pada tarikh 25. Juga kita akan berguna dengan akaun belian dan butiran RM-nya 180. Kemudian untuk akaun belian, kalau lihat di sini kita ada tarikhnya adalah pada 30. Sebenarnya di sini adalah rumusan untuk belian secara kredit untuk sebulan. Tapi sebelum ini mungkin kita akan ada belian-belian secara tunai yang kita akan pindah catat daripada buku tunai. Jadi untuk contoh ini saya terus letakkan di bawah sekali. 30 hari bulan April, catat sebelah debit. Jumlahnya adalah 3630. Ingatlah jangan kamu pecah balik 4 ni. Kita catat ikut catatan dalam jurnal belian. Jurnal belian kata akaun belian kita akan pindah catat pada 30 hari bulan dengan nilai yang di bawah ni. Maka itu yang kamu catat dalam akaun ledger belian. Untuk butiran kita akan tulis sebagai akaun belum bayar. Ini adalah serumusan untuk sebulan, maka kita gabungkan nama Medina Frozen Food dengan Surya Freshmart sebagai akaun belum bayar. Itu contoh memilah catat dari jurnal belian ke ledger. Sekarang kita akan lihat pindah catat dari jurnal jualan ke ledger. Seperti jurnal belian juga, biasanya kita akan catat di baris bawah ni untuk menandakan bahawa dalam akaun ledger jualan kita akan pindah catat ke sebelah kredit. Dia bermaksud senarai nama-nama pelanggan di dalam ini kita akan catat di sebelah debit. Seperti juga ledger jurnal-jurnal yang lain, ini juga akan menjadi nama-nama akaun ledger. Jadi kita lihat ada berapa akaun ledger yang kita perlu buka. Kelab Badminton Cergas, Persatuan Mega dan juga akaun jualan. So kita buka 3 akaun ledger. Kelab Badminton Cergas, Persatuan Mega dan juga akaun jualan. Dan kita macam tadi kita akan pindah ikut tarikh yang berlaku. Akaun Kelab Badminton Cergas ada 2 kali urus niaga pada 2 dan 23. Persatuan Mega berlaku pada 16 hari bulan dan akaun jualan kita akan catat pada 30 hari bulan sebagai rumusan untuk bulan tersebut. Akaun Kelab Badminton Cergas akan kita catat sebelah debit. April 2, butirannya adalah jualan, itu nama akaun bergu. Masuk ke RM. Dan sekali lagi pada tarikh 23, butiran jualan juga RM 1100. Untuk akaun Persatuan Mega berlaku pada April 16, butirannya jualan 970. Untuk akaun jualan kita akan catat di sebelah kredit dengan jumlah yang tertera di dalam ledger. Seperti juga akaun belian tadi, kita mungkin akan ada jualan secara tunai daripada buku tunai. Jadi sebenarnya untuk catatan rumusan ni kita letakkan di bawah sekali. 30 hari bulan, butirannya adalah akaun belum terima. Kita buat sebagai rumusan, maka kita mengumpulkan nama Kelab Badminton Cergas dan Persatuan Mega sebagai nama umum, iaitu akaun belum terima, dan kita masukkan angka jumlah adalah 3270. Itu pindah catat dari jurnal jualan ke dalam ledger. Seterusnya kita akan lihat pindah catat dari jurnal pulangan belian ke ledger. Kita lihat di sini kita dah buat catatan akaun pulangan belian, kita akan pindahkan ke sebelah kredit dalam ledger. Bermaksud senarai butiran di dalam ni kita akan pindah catat ke sebelah debit. Seperti ledger yang lain, butiran ini menunjukkan nama-nama ledger yang terlibat.
ke akaun Medina Frozen telah kita buka sebelum ni waktu kita buat jurnal belian. Maka kita cuma perlu bukakan akaun pulangan belian sebagai ledger tambahan. Kita buka ledger baru, akaun pulangan belian. Okey, seperti yang sebelum ni juga, kita lihat pada tarikh yang berlaku, itu yang kita akan pindah catat ke dalam ledger. Okay, untuk akaun Medina Frozen, saya gerakkan ke ledger Medina Frozen. Kita akan catat dia di sebelah debit. Okay, dia berlaku pada April 3. Bergunya adalah pulangan belian. Kita catat sebagai butiran. Dan angka 150. Okay, kita akan pergi ke akaun pulangan belian. Ini kita akan catat pada 30 hari bulan. April 30. Okey, butiran di sini kamu kena tulis sebagai akaun belum bayar. Ini juga sebagai rumusan, maka kita akan menggunakan kata nama am untuk akaun belum bayar. RM150. Okay, itu memindah catat dari jurnal pulangan belian ke dalam ledger. Sekarang kita akan lihat pindah catat dari buku tunai ke ledger. Kita akan mulakan dengan sebelah debit buku tunai. Okay, sebelah debit buku tunai maksudnya macam mana? Yang debit tu siapa? Yang debit ialah diskaun diberi, tunai dan juga bank. Ini bermaksud akaun-akaun yang berada di dalam butiran semuanya kita akan catat di sebelah kredit. Okay, yang kemudian kita tengok akaun apa yang kita perlu buka. Okay, kita lihat di sini yang pertama kita ada akaun modal. Yang ni kita sudah buka sebelum ni sebab kita dah pindah catat catatan tersebut daripada jurnal am, iaitu kita dah pun masukkan angka tunai dan angka bank modal awal tersebut. Jadi akaun modal ni kita tak payah buka dah sebab dah ada dah. Yang kita perlu buka adalah akaun yang belum lagi, iaitu akaun pinjaman. Jualan dah ada. Akaun kelab badminton cergas pun dah ada. Yang kita perlu tambah adalah akaun pinjaman sahaja. Okay, kalau kita buat satu persatu, kita buat dulu catatan dalam akaun jualan. Okay, akaun jualan, lihat di sini kredit. Nah, kita catat di sebelah kredit ke semua ledger ni, kita catat di sebelah kredit. Okay, yang pertama kita ada jualan pada 6 hari bulan. Okay, tengok angka jualan. Angka jualan ni berada di dalam lajur mana? Dia dalam lajur tunai. Jadi butiran di sini kita akan tulis sebagai tunai. Okay, jualan berikutnya berlaku pada 15 hari bulan. Okay, masukkan tarikh berikutnya pun sama. Tengok angka jualan ni berada di lajur mana? Juga lajur tunai. Maka butiran pun kita tulis sebagai tunai di dalam akaun jualan. Okay, masukkan angkanya. Okay, selesai akaun jualan. Okay, catatan kontra. Yang ni tidak perlu kita catat dalam ledger sebab ini adalah melibatkan urusan keluar masuk tunai dan bank yang kita dah pun catat hanya dalam buku tunai sahaja. Okay, sekarang kita tengok ke ledger berikutnya iaitu kelab badminton cergas. Okay, kita akan kreditkan pada tarikh April 21. Okay, kelab badminton cergas angkanya berada di dalam lajur bank. Maka butiran kita akan tulis sebagai butiran bank dengan angkanya 650. Okay, last kali kita ada akaun baru, akaun pinjaman. Maka kita pun akan buka ledger baru, akaun pinjaman. Okay, catat sebelah kredit April 23. Tengok angka pinjaman tu berada dalam lajur bank. Maka butiran ni pun kita tulis sebagai bank dan masukkan angkanya 4,500. Ingatlah, buku tunai sebelah debit. Yang debit tu bermaksud diskaun diberi, tunai dan bank. Akaun yang berada di dalam lajur butiran buku tunai semuanya akan dikreditkan. Yang kita tak perlu catat adalah catatan kontra kerana itu adalah urus niaga debit dan kredit yang berlaku dalam buku tunai yang sama. Dan modal pun tadi kita sudah pun rekod daripada buku tunai jurnal am yang awal-awal tadi. Okay, itu untuk catatan dari buku sebelah debit, buku tunai ke dalam ledger. Sekarang kita akan lihat pindah catat dari sebelah kredit buku tunai ke dalam ledger. Okay, apa maksud kredit buku tunai? Siapa yang kredit? Kredit di sini bermaksud diskaun diterima adalah kita catat sebelah kredit, tunai dikreditkan dan juga bank dikreditkan.
Ia bermaksud akaun-akaun yang berada di dalam butiran buku tunai adalah akaun-akaun yang kita akan catat di sebelah debit. Dia jadi bergu. Okay, jadi kita tengok macam tadi, nama-nama akaun terlibat, akaun belian, akaun Medina Frozen, okay, bank control tak perlu, upah pekerja dan kadar bayaran. Yang mana ledger yang dah ada, kita just sambung isi dan kita akan buka ledger baru bagi ledger yang belum ada. Okay, akaun belian dah ada kan, kita buka, kita pergi ke akaun belian yang sama dan kita akan catatlah di sebelah debit. Okay, April 2, angka belian dalam lajur tunai kan, dua-dua ni lajur tunai. Kita buat serentak lah. Butiran tulis tunai 650. 7 hari bulan pun kita tulis butirannya sebagai tunai RM450. Okay, selesai untuk dua tarikh ni. Kemudian kita ada akaun Medina Frozen Food. Ini tarikh ni kita tukarlah, ni tarikh 16 sebenarnya. Okay, Medina Frozen Food, dia membuat bayaran pada 16 hari bulan, kita akan debitkan. Okay, angkanya berada di dalam lajur bank. Jadi butiran kita tuliskan butirannya sebagai bank dan RM950. Okay, catatan kontra tak perlu, kita pindahkan. Dan berikutnya kita ada ledger upah pekerja dan kadar bayaran. Jadi kita buka ledger baru. Okay, yang pertama kita ada upah pekerja. Okay, berlaku pada tarikh 25 hari bulan. Jadi kita akan debitkan April 25. Tengok angkanya berada dalam lajur tunai. Jadi tulis tunai dan masukkan angkanya. Dan ledger yang terakhir, itu ledger kadar bayaran. Okay, berlaku pada 28 hari bulan. Angka juga berada dalam lajur tunai. Kita tulis kat sini pun tunai dan masukkan angkanya. Okey, diselesailah kita memindah catat dari buku tunai ke ledger. Kalau ikutkan langkah seterusnya, kamu perlu mengimbangkan ke setiap ledger sehingga baki bibi dan kemudian kamu perlu menyediakan timbangan juga. Okey, terima kasih. Itu sahaja penerangan cikgu untuk contoh memindah catat dari buku catatan pertama ke ledger. Harap penerangan ini boleh membantu kamu mengingat semula pelajaran yang telah kamu belajar sewaktu kamu di tingkatan 4 ataupun kalau murid tingkatan 4 yang menonton, inilah penerangan mungkin yang kamu telah belajar pada awal tahun yang lalu. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye.